Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Kami dari kumpulan 3 ingin membentangkan mengenai pengaruh alam sekitar fizikal terhadap haiwan. Sebelum memulakan pembentangan, kumpulan kami terdiri daripada 5 orang ahli. Yang pertama saya, Ayu Nazrin. Yang kedua, Priscilia Natalia. Yang ketiga, Nurul Karimah. Yang keempat, Nasrah. Dan yang terakhir ialah Aina Faruni. Apakah itu alam sekitar fizikal? Alam sekitar fizikal merupakan satu set angkubar atau unsur-unsur yang saling berinteraksi atau saling bertindak balas antara satu sama lain, mempunyai tenaga dan bahan yang dapat keluar dan masuk melalui sistem tersebut. Apakah contoh komponen dan unsur-unsur yang saling berinteraksi ni? Contohnya seperti atmosfera, hidrosfera dan juga litosfera. Sebagai contoh, sistem hutan, inputnya terdiri daripada tenaga suria, karbon dioksida dan air yang datang dari atmosfera. Manakala outputnya pula seperti wap air yang dibebaskan melalui proses respirasi dan oksigen dibebaskan melalui proses fotosintesis. Alam sekitar fizikal terhadap haiwan. Bentuk muka bumi, yang kedua saliran, yang ketiga tanah dan yang keempat iklim. Keempat-empat komponen ini telah memberi pengaruh terhadap haiwan. Yang ini bermaksud komponen-komponen ini telah menentukan sama ada sesuatu haiwan ini tinggal di sini ataupun tinggal di situ. Okey, mari kita lihat bersama-sama. Okey, yang pertama, bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi terdiri daripada 3 jenis, iaitu tanah tinggi, tanah pamah dan pinggir laut. Okey, tanah tinggi. Apakah itu tanah tinggi? Tanah tinggi ini merupakan kawasan yang mempunyai ketinggian melebihi 180 meter dari aras laut. Okay, apakah hidupan liar yang tinggal di kawasan tanah tinggi ni? Okay, contohnya seperti kambing gurun, tupai, serigala. Kenapa dia tinggal di kawasan tanah tinggi ni? Supaya mudah mencari mangsa. Okey. Contoh lain, hidupan liar yang tinggal di Banjaran Keroka. Okay, Banjaran Keroka ni dekat mana? Banjaran Keroka ni terletak di negeri Sabah. Apakah haiwan yang tinggal di Banjaran Keroka seperti beruang matahari, beruang madu, okey, tupai tanah Gunung Borneo dan sebagainya. Okay, contoh yang ketiga, hidupan liar yang tinggal di Banjaran Himalaya. Okay, Banjaran Himalaya ni merupakan banjaran yang tertinggi di dunia. Apakah contoh haiwan yang tinggal di Banjaran Himalaya ini? Okay, contoh haiwannya ialah snow leopard, Himalayan serow. Okay, tadi kita cerita mengenai tanah tinggi. Seterusnya tanah pamah. Okay, kawasan tanah pamah di Malaysia diliputi hutan hujan tropika. Di Brazil juga ada hutan hujan tropika juga, tapi dikenali sebagai Amazon. Okey, kawasan tanah pamah ni luas yang banyak mempunyai sumber makanan, menjadi habitat semula jadi pelbagai hidupan liar. Bermaksud dekat sini, tanah pamah ni merupakan kawasan yang paling banyak didiami oleh hidupan lah. Okey, contohnya di Malaysia, hidupan liar yang tinggal di kawasan tanah pamah seperti gajah, harimau, badak sumbu, okay, spesies monyet, arnab, rusa dan sebagainya. Manakala di Amazon pula, di Brazil, hidupan liar yang tinggal seperti puma, jaguar, anaconda, ikan piranha dan sebagainya. Okay, seterusnya, pinggir laut. Pinggir laut ni merupakan seperti kawasan pulau, pantai berpasir, pantai berlumpur, air masin. Okay, apakah haiwan yang sesuai yang tinggal di pinggir laut? Okay, seperti ular, siput, ketam, anjing laut dan umang-umang.
Okey, apakah contoh kawasan tanah pamah utama di dunia? Contohnya dataran Siberia, okey, lembangan Congo dan sebagainya. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang yang kedua. Seterusnya saya akan membentang pengaruh alam sekitar fizikal, yaitu saliran terhadap haiwan. Saliran seperti sungai, tasik, dan kebiasaannya mempengaruhi jenis, taburan, tumbuh-tumbuhan semulajadi, dan hidupan air. Saliran terbahagi kepada dua jenis, yaitu saliran baik dan saliran buruk. Saliran baik merujuk kepada kawasan yang tidak bertakuk air, di mana kawasan ini terdapat di kawasan bentuk muka bumi yang beralun, di kawasan curun bukit dan tanah pamah. Bentuk muka bumi yang bersaliran baik biasanya dihuni oleh berbagai spesies hidupan liar seperti rusa, kijang, mouse, badak sumbu, harimau, dan gajah. Seterusnya ialah saliran buruk. Saliran buruk dia merujuk kepada kawasan tanah rendah yang senantiasa bertakung air. Kawasan yang bertakung air akan membentuk kawasan payah air tawar, manakala di kawasan pinggir laut yang berlumpur akan membentuk kawasan payah air masin. Kawasan ini sangat sinonim dengan tumbuh-tumbuhan yang memerlukan air yang banyak serta mampu hidup di kawasan yang berair sepanjang masa seperti pokok bakau, pokok nipa, dan pokok mangkuang. Kawasan bersaliran buruk juga amat sesuai dengan hidupan liar yang hidup di kawasan berair seperti buaya, biawak, memerang, dan sebagainya. Yang mana kawasan ini menjadi tempat untuk hidupan liar untuk mencari makanan untuk dijadikan sebagai sumber makanan mereka untuk meneruskan hidup. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Pengaruh alam sekitar fizikal yang seterusnya adalah iklim. Iklim yang pertama adalah gurun panas. Kawasan gurun Arab seperti negara Jordan, Iraq, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, Emirat Arab Bersatu dan Yemen sering mengalami kawasan gurun panas dan mereka ini terletak di kawasan Asia Barat. Kawasan gurun Arab ini sering mengalami kepanasan dan juga kering sepanjang tahun kerana angin timuran yang bertiup daripada kawasan barat adalah angin yang kering dan ianya tidak membawa hujan. Seterusnya, hujan tahunan di gurun Arab adalah kurang daripada 250 mm. Minimum suhu tahunan di gurun Arab ialah 25 darjah Celsius. Suhu pada waktu siang di gurun Arab adalah tinggi, iaitu antara 32 darjah Celsius hingga 36 darjah Celsius kerana langit tidak berawan. Manakala, suhu pada waktu malam pula adalah lebih sejuk, iaitu kira-kira 5 darjah Celsius dan juga suhu tahunan adalah antara 17 darjah Celsius hingga 20 darjah Celsius. Contoh hidupan liar yang tinggal di kawasan gurun panas adalah seperti kita ada tikus jerboa, oryx, laba-laba, musang fennec, rusa gezer dan juga unta. Iklim yang seterusnya yang saya akan bincangkan adalah monsun tropika. Antara kawasan yang beriklim monsun tropika adalah seperti di India, di Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh, kita ada Filipina, Myanmar, Thailand, Vietnam, Laos dan juga Kemboja. Keadaan angin semasa monsun tropika adalah angin monsun lembap bertiup dari laut ke darat menyebabkan hujan berlaku semasa musim panas. Manakala angin monsun bertiup daripada darat ke laut menyebabkan musim kering yang nyata berlaku. Selain itu, keadaan hujan semasa monsun tropika adalah hujan tahunan adalah lebat, namun taburannya tidak sekata, iaitu antara 1000 mm hingga 2000 mm. Seterusnya adalah suhu. Iklim ini ia memiliki suhu antara 24 darjah Celsius hingga 20 darjah Celsius sepanjang tahun.
Antara hidupan liar yang menetap di kawasan monsun tropika adalah seperti harimau bintang, ada gajah, monyet, burung murai, ada serpelai, burung bangau dan juga binturong biawak. Seterusnya, pengaruh alam sekitar fizikal terhadap haiwan adalah tani. Tani adalah lapisan paling atas di permukaan bumi yang terhasil daripada dua bahan, iaitu bahan organik dan bahan bukan organik. Bahan organik hasil daripada proses perebutan sisa tumbuhan dan bangkai haiwan, manakala bahan bukan organik merupakan hasil proses pemecahan batuan akibat tindakan leluhur. Yang pertama iaitu tani lotosol. Tani lotosol berada di kawasan hutan monsun tropika dan hutan hujan tropika. Tekstur tani lotosol ada pelbagai bentuk, sama ada berpasir, liat, lembap serta berwarna merah atau kuning. Ini dilihat melalui hutan hujan tropika dan hutan monsun tropika tumbuh dengan padat, tinggi dan mempunyai pelbagai tumbuh-tumbuhan. Keadaan ini menyebabkan kedua-dua hutan ini menjadi habitat pelbagai jenis hidupan liar dan bergantung sepenuhnya kepada ekosistem hutan, sama ada tempat tinggal ataupun mencari pelbagai sumber makanan. Yang kedua iaitu tani potsol. Tani ini berada di kawasan hutan konifer. Ciri-ciri tani ini nipis, beku dan berasid. Tani potsol yang nipis dan beku telah memudahkan hidupan liar bergerak untuk mencari makanan. Pokok renek yang tumbuh di permukaan menjadi sumber makanan dan habitat pelbagai hidupan liar. Contoh hidupan liar di kawasan ini seperti haiwan seberia dan mus. Tani yang ketiga iaitu tani arisidol. Tani ini berada di kawasan gurun panas dan merupakan tani kering dan tandus. Tani pasir yang kering dan tandus telah menyebabkan hidupan liar sukar bergerak dan menjadikan hidupan liar di gurun kurang aktif pada waktu siang. Haiwan yang berada di kawasan ini ialah haiwan seperti rusa, unta, musang fenix dan tikus jerboa. Seterusnya adalah Siberia. Antara kawasan yang terdapat di Siberia adalah di utara Asia, dia meliputi sebahagian besar wilayah Rusia, manakala di utara Eropah, yaitu kawasan iklim Siberia meliputi negara Poland dan Jerman. Perubahan tiupan angin yang berlaku di Siberia ialah angin barat daya di selatan Siberia membawa udara panas dari Asia Tengah dan Timur Tengah. Seterusnya ialah hujan. Jumlah kelepasan tahunan di kawasan beriklim Siberia adalah kira-kira 500 mm, manakala pada musim sejuk, kelepasan akan turun dalam berbentuk salji. Suhu di kawasan ini adalah pada musim panas yang pendek dengan suhu antara 15 darjah Celsius hingga 20 darjah Celsius. Manakala musim sejuk di kawasan ini adalah antara 6 hingga 8 bulan dengan suhu antara negatif 17 hingga negatif 5 darjah Celsius. Musim bunga dan musim lorong singkat. Seterusnya, julat suhu tahunan adalah sangat besar, iaitu hingga 30 darjah Celsius sehingga 50 darjah Celsius. Antara contoh hidupan liar yang terdapat di kawasan ini adalah martin, mink, beruang kutub, harimau Siberia, Siberian wolf, dan lynx. Yang terakhir yaitu kawasan Laurentia. Kawasan ini dia meliputi kawasan Kanada Timur, Timur Laut, Amerika Syarikat, China di bagian utara dan Manchuria, Korea Utara, Jepun di bagian utara, serta Patagonia di Amerika Selatan. Seterusnya ialah perubahan tiupan angin. Arus sejuk merendahkan suhu di kawasan pantai Jepun, China, Korea Utara, dan kawasan Siberia. Manakala angin monsun barat laut bertiup dari darat menyebabkan musim dingin adalah keringnya ialah hujan. Hujan akan turun sepanjang tahun, iaitu hujan tahunan antara 500 mm hingga 1000 mm dan hujan akan turun lebih banyak pada musim panas. Manakala pada musim sejuk, kelepasan akan turun dalam berbentuk salji. Suhu. Min suhu tahunan adalah 9 darjah Celsius hingga 17 darjah Celsius. Pada musim panas, suhu adalah sederhana, panas dan singkat, iaitu antara 21 darjah Celsius hingga 26 darjah Celsius. Pada musim sejuk, suhu adalah sangat sejuk, iaitu kira-kira negatif 6 darjah Celsius sehingga 10 darjah Celsius, manakala julat suhu tahunan adalah antara 20 darjah Celsius hingga 30 darjah Celsius. Hewan liar yang terdapat di kawasan ini adalah wood duck, beaver, Canadian lynx,
Canadian goose, northern flicker, dan chipmunk. Kesimpulannya, alam sekitar fizikal banyak memainkan peranan penting dalam kehidupan haiwan. Perubahan persekitaran fizikal seperti saliran, tanah, iklim dan bentuk muka bumi banyak mempengaruhi kehidupan haiwan di muka bumi. Akhir sekali, perubahan alam sekitar fizikal juga banyak mempengaruhi kepelbagaian spesies haiwan di muka bumi. Hal ini kerana habitat haiwan yang terganggu akan menyebabkan kepupusan kepelbagaian spesies haiwan dan berlakunya ketidakseimbangan ekosistem. Sekian dan terima kasih.